Kamu tidak akan terlepas. Kita ada mangsa lagi 263 orang yang akan ke depan, yang akan memastikan korang akan dipenjarakan. Semua adalah penipuan dan tak wujud langsung semua ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkaitan dengan isu penipuan yang sedang tular di media sosial tentang tawaran rumah mampu milik ataupun rumah pansapuri mampu milik dengan kos secara rendah yang hari ini telah viral di mana pasukan daripada Semboyan Malaysia telah bergerak untuk cuba melalui satu proses rundingan yang kita telah lakukan sejak pada bulan 5 bulan 5 2023 lah sehinggalah kepada hari ini Disember 2023, di mana kita telah berusaha bertungkus lumus dengan pasukan-pasukan kita untuk membuat rundingan dengan 4 orang individu, yang di mana 4 individu ini kita kirakan suspek lah. 4 individu ini yang telah menawarkan satu rumah. Kita sedia maklum pengadu-pengadu ni, mangsa-mangsa ini bukannya tamak. Dalam isu ini berbeza dengan isu-isu yang lain kerana ini bukan yang menawarkan satu skim pelaburan yang tak wujud ataupun menawarkan kadar keuntungan yang tinggi 20%, 30%, 40%. Ini bukan. Ini adalah berkaitan dengan semua orang nak rumah. Bila semua orang nak rumah, sudah pasti mereka mencari jalan. Di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, ataupun di seluruh Malaysia lah, tak ada dah rumah bawah daripada harga 300,000. Kita sedia maklum melainkan rumah pansapuri, rumah PPR. Jadi sebab itu kalau orang nak mencari jalan untuk mendapatkan rumah ini, kita sedia maklum lah, memang sudah pasti orang akan mencari jalan untuk kehidupan, demi kehidupan. Sebab itu hari ini dalam modus operandi ini, kes penipuan perumahan PPR ini, yang tertipu dan menjadi mangsa adalah sebanyak 565 orang mangsa. Tetapi yang membuat laporan di Semboyan Malaysia sebanyak 268 orang sahaja. Daripada 565, 268 orang telah datang membuat laporan dan menggunakan servis perkhidmatan syarikat di bawah Semboyan Malaysia. Dan kita sedia maklum, semua pengadu-pengadu ini, mangsa-mangsa ini nak dapatkan duit balik. Semua nak duit balik. Kalau viral ni menjadi satu medium untuk orang mendapatkan duit balik, sudah pasti kita adalah orang yang pertama akan menggunakan medium itu, kerana dengan sokongan, dengan kita punya kekuatan pengaruh kita di media sosial ini melibatkan lebih kurang 4 juta penyokong di Facebook, TikTok, di YouTube dan sebagainya. Tetapi kenapa kita tidak menggunakan medium itu? Kerana semua mangsa-mangsa nakkan duit balik, kerana walaupun jumlah yang dibayarnya tidak begitu banyak, RM2,500, RM3,000, RM3,500 kepada 4 orang yang tertuduh ini, suspek ini, tetapi ini satu jumlah yang besar bagi orang-orang awam, orang-orang biasa. Sebab itu kita, apabila mereka datang kepada kita, kes ini, kita pertama kita akan pergi kepada proses rundingan, dan kita telah buat rundingan daripada bulan 5 dan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke 4 suspek, dan salah seorang mastermindnya bernama Syah yang telah menjanjikan setiap bulan untuk bayar, katakan akan minta, dan telah membuat satu proposal ataupun tawaran kepada Semboyan Malaysia bahawa akan bayar sehingga lansai bermula pada bulan 6 sehinggalah kepada bulan 11. Jadi sudah pasti kita menunggu dan kita mendesak salah seorang mastermind ini, Syah, dan juga 3 orang, Fadil, Kamila dan juga salah seorang lagi wanita, yang di mana mereka ini telah menjanjikan untuk membayar balik duit-duit mangsa yang telah ditipu. Dan dalam kes ini saya nak beri maklum, ia tidak melibatkan DBKL. Tular mengatakan DBKL terlibat, mengatakan DBKL, pegawai-pegawai DBKL terlibat. Tak ada. Ini semua adalah penipuan, yang di mana 4 orang individu ini dan salah seorang mastermindnya telah menggunakan nama agensi DBKL untuk mempengaruhi, mengaburi mangsa-mangsa yang datang kepada Semboyan Malaysia ini, yang di mana ditipu untuk mendapatkan rumah kos mampu milik dengan harga yang sangat bukan murah, sebenarnya biasa, macam masuk proses. Cuma mereka ini ditawarkan yang di mana 4 orang individu ini mengatakan kalau kau bayar processing fees ni, engkau akan mendapat rumah. Jadi ini adalah proses macam biasa orang booking rumah, bayar RM1,000, bayar RM2,000, bayar RM3,000, bayar RM5,000. Ini yang ditawarkan. Jadi nama agensi DBKL ini telah diguna pakai oleh mereka. Dan sebab itu hari ini kenapa saya ingin membuat rumusan sebelum kita pergi tindakan yang selanjutnya. Boleh tengok dalam siri yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, kita dah cuba
cuba sedaya upaya mungkin. Cuma yang kita jadi sedih dalam tempoh kita membuat desakan, buat tekanan, bukan dari dasar ugutan tetapi desakan dan juga tekanan yang di mana kita telah menekan supaya membayar balik duit-duit mangsa. Kita hanya memperolehi sebanyak RM82,400 daripada 4 individu ini. Cuma yang menjadi kita sedih, ketika dalam proses kita membuat penekanan ini, ada 5 orang individu daripada 268 orang ini, kita tak tahu 5 individu ni siapa. Yang kita difahamkan dalam proses rundingan kita beberapa hari yang lepas, 3 orang daripada 5 individu ini telah mendapat duit secara terus daripada mastermind sebanyak RM2,000, RM3,520, RM3,500 dan RM2,500. Jadi kita pun jadi tak faham kenapa tiba-tiba pula mastermind bayar direct kepada mangsa, sedangkan kita ada 268 orang yang sedang menunggu. Dan pada kali terakhir perjanjiannya pada bulan 11 ingin membayar sebanyak RM100,000 dan RM40,000. Sekurang-kurangnya dapatlah juga RM82,400 campur RM40,000, RM124,200 campur RM100,000, dapatlah RM224,200. Tapi malangnya kita lihat disebabkan sikap pentingkan diri sendiri, 5 daripada individu ini telah membuat satu hebahan viral, mengatakan seolah-olah menyampaikan maklumat kepada salah seorang daripada cyber trooper PW ni, yang mengatakan seolah-olah kita ni meminta lebih fees untuk menggerakkan kes ini supaya sampai ke Bukit Aman dan menggunakan khidmat lawyer sebagainya. Sedangkan kita hanya menawarkan dalam kes berkaitan penipuan rumah PPR ini hanyalah 10%. Itu sahaja. Kita tidak pernah menambah ataupun boleh rujuk kepada kita punya perjanjian, yang di mana perjanjian kita hanyalah 10%. Sekiranya dapat pulangan, kita tak ambil. Kenapa kita tak ambil? Sebab kita faham tentang keluhan, kesusahan yang dilalui oleh mangsa-mangsa rumah PPR ini. Oleh sebab itu kita tak buat. Tetapi yang kita peliknya, tiba-tiba viral di satu page yang saya sebut tadi, mengatakan seolah-olah ingin memusnahkan tentang apa yang telah kita buat sekian lama ni. Sebenarnya memberi ruang kepada scammer 4 individu ini untuk lari sebenarnya. Bila kes ini sudah mendapat perhatian pihak berwajib, maka itu sebenarnya menjadi option yang terakhir. Option yang pertama kita akan gunakan, kita akan runding sebaik mungkin untuk semua mangsa-mangsa dapatkan duit balik. Itu yang pertama. Kalau tak berjaya, barulah kita pergi kepada draft laporan polis. Kita akan buat satu draft laporan polis dan kita nak 268 orang mangsa ini membuat laporan polis, dan kita akan menulis surat kepada PDRM Commission Crime Bukit Aman dan membawa pengadu-pengadu kita untuk pergi ke Bukit Aman dan menyerahkan laporan ini supaya PDRM buka fail siasatan untuk menangkap, menuduh, dan supaya kes ini boleh dibicarakan dan mendapat hukuman yang setimpal. Tapi malangnya belum sempat. Sebenarnya kita ada perjanjian yang terakhir yang di mana mastermind telah berjanji untuk bayar sebanyak RM100,000 dan RM40,000, tetapi benda itu telah berlaku di sebaliknya. Sepatutnya mereka mastermind ini akan bayar melalui Semua Yang Malaysia untuk diserahkan kepada pengadu sebanyak RM220,000 lebih. Tapi malangnya kita hanya menerima RM82,400. Yang kita jadi pelik, ada udang di sebalik batu ni, yang ada musuh dalam selimut ni. Dalam 5 orang ni, kita tak tahu kenapa 3 orang ini telah mendapat bayaran terus daripada Shah Mastermind. Dan tiba-tiba PW telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan seolah-olah kita tak buat kerja sebagainya. Boleh rujuk dengan video-video kita. Kita banyak video yang kita telah buat. Tapi kenapa kita tidak viralkan, kita tidak pamerkan? Kerana kita menunggu di saat akhir, sekiranya kalau collection kita berjaya dapat katakanlah RM200,000 lebih, kita nampak memang tiada lagi penyelesaian, barulah kita akan pergi bawa semua pengadu-pengadu kita untuk membuat laporan polis dan mendesak pihak berwajib menangkap, reman dan menuduh supaya Timbalan Pandawa Raya, Jabatan Peguam Negara menuduh, dan supaya mereka ini akan mendapat hukuman setimpalnya, dipenjarakan dan sebagainya. Kerana ini melibatkan satu kes jenayah yang sangat berat. Kerana menggunakan nama agensi di BKL, mengaburi masyarakat, mendapat public interest. Kau gunakan nama agensi, kau tipu rakyat, kau tipu mangsa-mangsa ni. Dan saya difahamkan ada 565 pengadu, tetapi yang datang kepada kita hanya 268 orang pengadu, dan 3 orang telah mendapat bayaran secara direct oleh mastermind. Tiba-tiba hari ini kita nampak beberapa hari yang lepas kecoh di dalam page PW. Saya nak memberi sedikit nasihat kepada PW. Kalaulah mangsa-mangsa ini matlamatnya adalah untuk memviralkan, untuk menghancurkan modus operandi, bagus. Tapi sekarang ni mangsa-mangsa nak duit balik. Mangsa-mangsa nak duit yang diorang kumpul supaya dapat duit balik. Jadi sekiranya mereka tidak dapat duit balik, itu menjadi kesusahan pada mereka. Adakah PW nak tolong bayar? Adakah PW nak tolong bantu scammer untuk bayar? Jadi ini yang jadi masalah sekarang ni yang telah
adalah membuatkan kita terganggu kerja-kerja kita. Tapi tak ada masalah lah. Dia rasa dengan perbuatan dia itu memberi kebaikan, dan hari ini yang saya dapat maklumat daripada 5 orang ini telah menyalurkan maklumat kepada PW dengan fakta yang tak betul. Kita mengambil yuran perkhidmatan sebanyak 10% sahaja, dan untuk kita membawa mereka ke Bukit Aman untuk membuat laporan polis untuk menggunakan khidmat peguam kita untuk kes ini dibicarakan, kita tidak mengambil sebarang yuran kerana cukup untuk 10% yang kita ambil, dan kita dah bagi tahu option yang pertama kita buat rundingan. Tak berjaya, kita akan siapkan draft laporan polis. Yang ketiga, kita akan bawa semua pengadu-pengadu kita buat laporan dan kita akan tulis surat ke Bukit Aman Commission Crime. Yang keempat, kita minta supaya pihak Jabatan Peguam Negara untuk menuduh kes ni. Yang kelima, kita akan sentiasa berhubung Jabatan Peguam Negara dan juga pihak polis berkaitan kes ini supaya pelaku 4 orang ni mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Dan kita sebenarnya dah plan. Sebenarnya pada bulan 11 lagi hari tu, di hujung bulan, sekiranya tak dapat bayaran lagi, kita nak bawa pengadu pergi ke DBKL untuk merayu kepada DBKL untuk sama-sama membuat laporan polis kepada 4 individu yang telah menggunakan nama agensi untuk mengutip duit daripada orang ramai, mengaburi mata orang ramai untuk membayar untuk mendapatkan kos rumah secara rendah ini, kos rumah PPR ini, dan benda itu belum sempat. Hari ini kita lihat PW dah war-warkan benda yang tak sepatutnya dia war-warkan. Itu memberi ruang kepada skamer-skamer di luar sana menjadikan tempat. Dan sebab itu saya nak bagi tahu kepada pengadu-pengadu, mangsa-mangsa yang membuat laporan pada kita, sebenarnya dalam 5 orang ni ada beberapa orang yang kita belum mengenal pasti siapakah mereka yang menjadi dalang yang bekerjasama dengan PW dan memberi maklumat yang sehinggakan hari ini Syah tidak lagi mahu membayar duit-duit mangsa yang ditipu ni. Sepatutnya Syah perlu membayar sebanyak RM140,000 lagi, tapi benda ini tidak berlaku. Jadi sebab itu saya nampak ada di kalangan 5 orang ni yang pentingkan diri sendiri. Dapat duit balik RM3,520, dapat RM3,500, dia rasa dia dah selesai, dia punya part. Bagaimana dengan mangsa-mangsa yang lain yang ditipu? Macam mana dengan 263 orang lagi yang belum mendapat duit lagi ni? Dalam collection baru ada 82,400. Ini yang menjadi masalah. Sebab itu saya lihat hari ini, kes ini kita akan pergi kepada next step. Tak apalah, benda dah berlaku, penyebaran sudah berlaku, viral pun dah berlaku. Kepada 5 orang, saya tak pasti antara 5 orang siapa yang memberi maklumat kepada PW yang menyebabkan hari ini scammer ni sepatutnya scammer ni kena bayar balik duit. Tapi scammer sekarang ni dah jadi kempak, dia dah besar, dia dah jadi kebal. Sebab apa? Ada PW yang melindungi dia, yang di mana PW telah war-warkan dan PW hanya mencari salah kami, sedangkan hari ini scammer telah terlepas. Scammer yang patut ditangkap, scammer yang patut membayar balik duit. Dan saya nak bagi tahu kepada PW, sekiranya duit mangsa dapat dipulangkan sekurang-kurangnya dapatlah 30%, kan? Daripada jumlah yang daripada 280 orang ni, jumlahnya adalah RM821,060. Kalaulah kita mendapat bayaran sekurang-kurangnya RM200,000 lebih, sekurang-kurangnya mangsa dapatlah 25% daripada 100% yang ditipu. Tetapi disebabkan kacau ganggu PW, menyebabkan hari ini scammer pula rasa aku lebih berkuasa kerana ada PW yang melindungi. Jangan risau, apa-apa kerja semboyan Malaysia yang mereka buat, PW akan highlightkan kelemahan. Jadi inilah masanya aku selesaikan beberapa orang pengadu saja. Aku ambil lah 3 orang pengadu ni, aku bayar pada dia. Okey, engkau pergi berhubung dengan PW. Engkau berhubung dengan PW supaya PW boleh mencari kelemahan dan kesalahan. Akhirnya berita ini diubah daripada berita kita nak pastikan skamer 4 orang individu ni bayar balik duit orang-orang mangsa yang ditipu, berubah mencari kesalahan, iaitu kelemahan dan kekurangan yang dilakukan oleh Semboyan Malaysia, oleh syarikat-syarikat yang berkhidmat di bawah Semboyan Malaysia. Dan akhirnya tidak mendapat perhatian apabila kita nanti pergi ke Bukit Aman bawa pengadu, dah tak ada perhatian. Sebab apa? PW dah membawa kepada arus yang di mana melindungi skamer. Jadi ini yang sedang berlaku. Tapi tak apa, biarkan mereka, sebab kita akan tetap bergerak dan akan tetap ke depan, di mana kita akan kumpulkan dalam 268 orang ini, akan membuat satu laporan polis dan kita akan bawa kepada step yang paling hujung, iaitu kita akan bawa mereka ke Bukit Aman. Sebelum kita pergi ke Bukit Aman, kita akan bawa mereka pergi ke DBKL, merayu, memohon pihak agensi DBKL, Datuk Bandar, yang berbahagia Datuk Bandar, untuk meminta pengarah ataupun mana-mana pegawai untuk membuat laporan polis yang mewakili agensi DBKL ke atas 4 individu ini yang telah mengutip duit daripada orang ramai menggunakan nama agensi DBKL, mencalarkan dan juga orang kata merosakkan reputasi rumah DBKL. Sedia maklum, mana ada rumah DBKL nak dapat nak kena bayar
fees dan sebagainya kerana mereka mempunyai dana yang sepatutnya yang cukup untuk mereka beroperasi. Jadi ini kita akan pergi step yang terakhir. Kita akan bawa pengandu-pengandu pergi ke DBKL dan memohon, merayu supaya DBKL membuat laporan polis ke atas 4 individu. Dan seterusnya kita akan bawa mereka pergi ke PDRM, Komisi Krim Bukit Aman, untuk membawa pengandu-pengandu ini membawa laporan polis semua 268 orang laporan polis berserta dengan surat daripada Moyang Malaysia untuk merayu dan memohon pihak polis membuka fail siasatan ini, memohon IP untuk menangkap 4 tertuduh ini, 4 suspek ini, supaya mereka ini dibentangkan kepada Timbalan Pendakwa Raya supaya kes ini boleh dituduh dan dibicarakan di mahkamah supaya mereka mendapat hukuman yang setimpal. Jadi sebab itu rumusan yang saya boleh buat pada hari ini adalah kita tidak akan berhenti di sini, kita akan terus buat kerja kita. Sebab tu saya akhiri dengan, kalau kau nak tahu kebaikan kita, kau tanyalah dengan orang yang kita telah berjaya selesaikan masalah mereka, selamatkan mereka dengan berkaitan dengan kes-kes melibatkan alung, perjudian, macam-macam dah kita buat. Kes Goreza menang dan sebagainya. Dan kes-kes penipuan. Kalau kau nak tanya buruk kita, kau tanyalah orang-orang yang di mana mereka-mereka yang tidak menyukai kita. Sebab itu saya harap kes ini kita tidak boleh berhenti di sini dan kita akan kumpulkan secepat mungkin setelah semua pengadu-pengadu kita membuat laporan polis, dan kita akan bawakan kes ini supaya 4 individu ini, Syah, Jamilah, Kamilah dan juga Fadil, kamu tidak akan terlepas. Kerana apa? Kita bukan tak beri masa. Kita dah beri masa. Daripada bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita dah bagi dekat 8 bulan. Kita tak berjaya mendapat kesepakatan. Kita tidak mendapat penyelesaian. Jadi sebab itu kita terpaksa pergi pada pihak berwajib. Sebab apa? Kita ada mangsa lagi 263 orang yang akan ke depan, yang akan memastikan korang akan dipenjarakan. Kerana ini adalah satu benda yang tak masuk akal. Kita memberi ruang dan tempoh masa. Dan banyak lagi video-video yang kita tidak keluarkan tentang penipuan yang telah dibuat. Katakan membayar kepada pihak-pihak yang tertentu, seorang datuk, seorang pegawai atasan dan sebagainya. Ini semua adalah penipuan dan tak wujud langsung semua-semua ini. Jadi sebab itu saya harap ini rumusan saya sebelum kita pergi ke peringkat seterusnya untuk siri yang ke-6. Jadi insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.